itu tanpa kelibat Tun Dr. Mahathir dan juga Azmin. Saya sebut nama Azmin, saya tak sebut nama Muhyiddin ya. Sebab Azmin ini adalah timbalan bekas timbalan Persediaan Keadilan. Jadi Azmin juga memainkan peranan yang begitu besar di dalam pengkhianatan yang berlaku sehingga jatuhnya Kerajaan Pakatan Harapan. Dan mengapa saya mengatakan bahawa sekarang ini saya berpendapat bahawa tidak perlu lagi Pakatan Harapan mengangkat Tun Dr. Mahathir sebahagian daripada saf kepimpinan di dalam Pakatan Harapan. Cuma saya boleh bersetuju sekiranya Pakatan Harapan boleh menerima kerjasama bukan sahaja daripada Mahathir, bahkan kita boleh menerima kerjasama daripada mana-mana pihak, ya, mana-mana pihak untuk membantu kita mencapai kejayaan, membantu kita untuk merubah negara ini, dan lebih penting lagi untuk membantu kita untuk menjadikan negara ini benar-benar melaksanakan reform. Maka ada yang bertanya, kalau begitu mengapa kita dahulu menerima Tun Dr. Mahathir berada dalam Pakatan Harapan? Ini soalan yang selalu orang tanya. Dan kenapa sekarang kita banyak bercakap untuk menolak Tun Dr. Mahathir berada dalam Pakatan Harapan? Ya, sebenarnya kalau tidak perlu saya beri jawapan, mungkin tuan-tuan saudara-saudara sudah tahu jawapannya. Kerana kebencian kita, dan kita merasakan tidak boleh lagi menerima Tun Dr. Mahathir apabila setelah berlakunya pengkhianatan terhadap Kerajaan Pakatan Harapan. Tun Dr. Mahathir berulang kali menjelaskan bahawa beliau tidak terlibat. Beliau bukan orang yang merancang pengkhianatan ini. Dan beliau sehingga kini katanya masih lagi mahu menentang UMNO, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Muafakat Nasional, ya, apa-apa nasional lagi lah, ya. Tun kata beliau masih lagi mahu menentangnya, dan beliau masih lagi mahu bekerjasama dengan rakan kita iaitu Amanah dan juga DAP. Itu apa yang Tun katakanlah setelah beliau meletakkan jawatan, setelah beliau berjaya memberi ruang kepada pengkhianat-pengkhianat ini untuk menjadi kerajaan pintu belakang. Ya, sebenarnya ramai yang tidak faham, ya, bahawa pengkhianatan ini berlaku walaupun bukan secara langsung daripada Tun Dr. Mahathir. Ia berlaku adalah antara Muhyiddin, Azmin dan juga dibantu oleh musuh-musuh kita dalam politik iaitu UMNO dan PAS. Sebab itu pengkhianatan ini berlaku. Tetapi ruang pengkhianatan ini terjadi apabila Tun Dr. Mahathir memberikan ruangnya, memudahkan kerja-kerja pengkhianatan ini. Ini yang saya rasa saya tidak boleh nak maafkan, dan saya tidak boleh kata Tun boleh nafikan bahawa tindakan beliau meletakkan jawatan secara tiba-tiba tanpa mengadakan perbincangan, minta pendapat daripada rakan-rakan daripada DAP, Amanah dan juga Keadilan, meletakkan jawatan serta-merta, dan setelah dinasihatkan oleh Agong supaya tidak meletakkan jawatan, beliau masih lagi mahu meletakkan jawatan. Kononnya atas alasan beliau hilang kepercayaan daripada partinya iaitu Parti Bersatu. Ya, kita tahu bahawa Bersatu di bawah Muhyiddin menggerakkan ahli-ahlinya menjerti dalam Bersatu untuk keluar dari Pakatan Harapan. Begitu juga Azmin dengan kumpulan-kumpulannya, ya, yang khianat dengan keadilan juga membawa anggotanya keluar. Dan ini dijadikan alasan oleh Tun, iaitu kenapa Tun meletakkan jawatan. Yang sebenarnya kerajaan tidak lagi tumbang. Belum tumbang hanya kerana Muhyiddin ataupun Azmin meletakkan jawatan. Muhyiddin ataupun Azmin keluar dari Pakatan Harapan. Kalau kita lihat bilangan jumlah ahli parlimen yang ada pada Muhyiddin ketika itu dan juga Azmin, kalau dia keluar dari Pakatan Harapan ketika itu, kerajaan tidak lagi tumbang sekiranya Tun tidak meletakkan jawatan.
Kalau saya menjadi Tun Dr. Mahathir pada waktu itu, kalau saya rasa saya tidak ada lagi maruah untuk menjadi Perdana Menteri kerana tidak lagi mendapat sokongan daripada ahli-ahli parti sendiri, iaitu Parti Bersatu, saya akan menyerahkan jawatan saya. Kalau tak suka pada Anwar Ibrahim pun, kita boleh serah pada Dr. Anwar Izzah. Itu tindakan yang saya rasa lebih bijak, dan Tun tidak akan dipersalahkan. Ya, sekali beliau meletakkan jawatan dan menyerahkan jawatan itu kepada Datuk Seri Dr. Anwar Izzah. Kebetulan dia adalah timbalan Perdana Menteri. Ya. Ataupun kalau dia berpegang kepada janji, beliau terus saja serahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selepas itu apa yang berlaku, sama ada Datuk Seri Wan Azizah ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mendapat kepercayaan majoriti ahli parlimen, sekurang-kurangnya Tun boleh melepaskan tengkuknya, boleh menjawab bahawa beliau tidak bersalah. Beliau serahkan jawatan, tetapi ahli parlimen tidak menyokong Wan Azizah ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi peluang ini tidak digunakan oleh Tun, kerana beliau tahu dan beliau sedar sekiranya beliau serahkan kepada Datuk Seri Wan Azizah, sudah pastinya Datuk Seri Wan Azizah tidak pegang lama jawatan itu dan akan menyerahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana ini janji kita dalam Pakatan Harapan. Datuk Seri Wan Azizah ini orang yang berpegang kepada janji. Sebab itulah masa menghadap yang duli yang Tuan Agong, selepas kita menang PRU, apabila tuanku memberikan ruang ataupun minta pandangan Datuk Wan Azizah, sama ada beliau mahu menjadi Perdana Menteri, kerana beliau adalah Presiden Keadilan. Sewaktu itu logo keadilan digunakan dalam PRU, dan beliau adalah orang yang menandatangani watikah semua calon DAP, Amanah dan juga Bersatu. Dan sebagai seorang tuanku ketika itu, memang wajar beliau bertanya kepada Datuk Seri Wan Azizah, adakah beliau boleh jadi Perdana Menteri, kerana beliau adalah Presiden Parti Keadilan yang mendapat majoriti di dalam parlimen. Tetapi Datuk Seri Wan Azizah ini berpegang kepada janji, berpegang kepada janji. Beliau menolaknya dengan baik dan beliau menyatakan bahawa Perdana Menteri yang janjikan oleh Pakatan Harapan itu adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Maka Tun jadi Perdana Menteri. Dan sepatutnya apabila berlaku krisis langkah Sheraton, sepatutnya tindakan yang paling baik ataupun yang paling bijak, Tun ni bukannya orang baru dalam politik. Dia pernah menjadi Perdana Menteri 22 tahun. Beliau pernah jadi Perdana Menteri 22 tahun, dan orang yang dikatakan hebat, bukan saja dari Malaysia, malahan seorang tokoh yang dikenali di dunia. Takkan beliau tidak boleh berfikir dengan bijaksana bagaimana dalam keadaan begitu beliau nak selamatkan Pakatan Harapan. Bukan senang nak jadi kerajaan, berpuluh tahun kita berjuang, dan bukan senang juga Tun nak diangkat sebagai Perdana Menteri di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Diangkat oleh teman-teman yang pernah menjadi musuh ketatnya, yang pernah memenjarakan, Mamat Sabu pernah dipenjarakan, Anwar Ibrahim apatah lagi lah. Bukan mudah kedua-dua pemimpin ini, termasuk Lee Goh Eng, bukan mudah mereka nak terima Tun sebagai Perdana Menteri. Sepatutnya ada sedikit nilai terima kasih kepada ketiga-tiga pemimpin ini yang memberi ruang kepada Tun jadi Perdana Menteri. Tetapi kenapa tergamak beliau meletakkan jawatan tanpa meminta pandangan dan sebagainya. Ini pada saya satu pengkhianatan yang Tun lakukan untuk memberi ruang kepada pengkhianat-pengkhianat ini masuk untuk menjadi kerajaan pintu belakang. Jadi Tun tidak boleh melepas tangan, mengatakan beliau bukan orang yang terlibat dalam langkah Sheraton, beliau tidak hadir dalam langkah Sheraton. Tetapi kita semua tahu, dalam mesyuarat Bersatu, beliau tahu bahawa Bersatu dan juga Pak Azmi ini merancang untuk mengadakan tindakan seperti ini. Beliau tahu, sepatutnya beliau lebih baik berbincang dengan teman-teman. Beliau kena beritahu rakan-rakan yang lain bahawa kerajaan Pakatan Harapan ini sedang cuba untuk disabotaj ataupun sedang untuk dikhianati. Apakah langkah yang perlu kita buat? Waktu itu mungkin rakan-rakan kita boleh bagi pandangan kepada Tun untuk menyelamatkan kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi beliau senyap, beliau diam-diam atas alasan beliau hilang kepercayaan daripada Bersatu, maka beliau letak jawatan seolah-olah Pakatan Harapan ini adalah kepunyaan Bersatu. Ini yang kita pertikaikan. Beliau hilang kepercayaan daripada ahli Bersatu. Beliau letakkan jawatan sebagai Perdana Menteri, seolah-olah beliau merasakan bahawa Pakatan Harapan ini tunjangnya adalah Bersatu. Ini kesilapan Tun, bahawa beliau lupa dalam Pakatan Harapan itu PKR ada punya pengaruh yang besar, DAP juga ada mempunyai pengaruh yang besar, termasuk juga Amanah di antara orang-orang yang lama dalam politik.
apakah tidak ada terfikir ya masa itu Tun untuk berbincang strategi apakah yang perlu dibuat untuk menghalang pengkhianat-pengkhianat ini. Tetapi Tun tidak berbuat demikian. Beliau melepaskan tangannya dan mengatakan menyalahkan Muhyiddin. Tidak pernah sekalipun beliau menyalahkan Azmin dalam apa-apa ucapannya sekalipun. Saya pun tak tahu kenapa Tun tidak pernah menghentam Azmin, mengecam Azmin ya. Sedangkan Azmin di antara orang yang juga memberi peranan dalam pengkhianatan ini. Tapi beliau menghentam Muhyiddin Yassin. Dan saya melihat bahawa sepanjang 22 bulan kita menjadi kerajaan, orang di luar sana menyatakan bahawa banyak perkara-perkara manifesto yang gagal kita laksanakan sewaktu kita menjadi kerajaan. Ini kita kena akui dengan jujur bahawa banyak, memang betul memang banyak manifesto yang masih lagi kita tidak dapat laksanakan. Tapi kita jangan lupa bahawa rakyat memberi mandat kepada. Sometimes we can do things, sometimes we find that we cannot. So we have to be very practical minded. Thank you. But I think the public likes to kepada have Pakatan Harapan untuk 5 tahun, bukan untuk sebulan, 2 bulan, 10 bulan ataupun 22 bulan. Ya. Dalam 5 tahun sepatutnya itulah waktu rakyat boleh menghukum kerajaan ini. Walaupun kalau ikut logiknya 5 tahun memang agak sukar juga untuk membina negara yang lebih baik ya, seperti mana yang kita janjikan. Tetapi paling kurang 5 tahun sepatutnya diberikan kepada kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi 22 bulan dinilai sebagai kerajaan yang gagal. Kita akui memang ada beberapa perubahan yang kita lakukan, cuma malangnya kita tidak ada komunikasi, Menteri Komunikasi yang tidak memainkan peranannya untuk menyebarkan apa yang baik yang kita lakukan. Tetapi ada juga perkara-perkara yang sepatutnya tidak perlu kita lakukan tetapi kita lakukan. Yang sepatutnya Perdana Menteri waktu itu berbincang dengan teman-teman ya untuk tentang berkenaan dengan dasar-dasar kerajaan dan sebagainya. Tapi pada awal Tun menjadi Perdana Menteri pun saya melihat bahawa nampak ya tindak tanduk Tun seolah-olah untuk menjadikan Pakatan Harapan ini sebagaimana beliau memimpin UMNO Barisan Nasional satu ketika dahulu, di mana beliau mahu semua kehendaknya, beliau mahu apa yang beliau inginkan dan negara ini haruslah diikut dan dipatuhi. Dan sebab itu tak pelik kalau bermula beliau jadi Perdana Menteri, beliau nak jadi Menteri Pendidikan ya. Nasib baik ada teman-teman kita bising Perdana Menteri tidak boleh memegang apa jawatan, maka beliau pun tinggal letakkan jawatan dan pergi kepada Bazli balik. Itu di antara mula-mula yang beliau dah lupa apa yang kita nak lakukan kepada negara kita untuk menjadikan reformasi sebagai asas pembentukan dasar dalam kerajaan. Dan banyak lagi ya, seperti pelantikan beberapa JSC dan juga jabatan penting dalam kerajaan, program negara, Pesuruhjaya, SPRM dan sebagainya sepatutnya dibincangkan di peringkat parti Pakatan Harapan, dibincangkan kabinet dan parlimen dan sebagainya seperti mana yang kita selalu janjikan ya waktu kita berkempen. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Tun. Bahkan beliau menggunakan kuasanya melantik orang-orang yang beliau rasakan memberi manfaat dan keuntungan kepadanya, cita-citanya. Contohnya seperti Pesuruhjaya SPRM, beliau meletakkan Latifah Koya. Semua tahu bahawa hubungan Latifah Koya dengan Presiden Keadilan tidak begitu baik. Latifah Koya dan antara pemimpin yang sering mengkritik dan juga menghentam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi ini bukan isunya adalah apabila Tun melantik Latifah Koya mengetuai SPRM, sepatutnya dari segi adabnya Tun kenalah bercakap dulu dengan Presiden Keadilan, kerana Latifah Koya waktu itu adalah pemimpin keadilan, sepatutnya minta penangan daripada Presiden Keadilan. Tapi tidak, beliau melantiknya terus sebagai mengetuai SPRM ya. Dan bila ada di antara kita yang pertikaikan bahawa kenapa lantikkan orang politik mengetuai SPRM, beliau suruh Latifah Koya letak jawatan, tapi beliau tetap juga mahu Latifah Koya ini mengetuai SPRM ya. Itu cara beliau untuk untuk menjadikan cita-citanya berjaya. Beliau buat macam tu. Sedangkan kita tahu ya, Latifah Koya ini adalah di antara orang yang sentiasa tidak sependapat dan juga selalu menghentam Datuk Seri Anwar Ibrahim, seperti juga Azmin Ali
Sedangkan nama Azmin Ali tidak ada dalam senarai yang dibawa oleh keadilan untuk dilantik sebagai menteri. Ya. Biasanya dalam sebuah kerajaan, apabila dibentuk kerajaan untuk membentuk kabinet, setiap parti akan membawa senarai nama untuk dicadangkan kepada Perdana Menteri untuk dilantik sebagai menteri. Dan keadilan tidak meletakkan Azmin sebagai menteri ketika itu, kerana Azmin telah pun mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Ya. Sebagai Menteri Besar Selangor. Jadi keadilan tidak meletakkan nama Azmin. Tetapi Azmin dan juga Tun Dr. Mahathir ini ada perancangannya tersendiri, dan Azmin sanggup meletakkan jawatan Menteri Besar Selangor semata-mata untuk mengikuti arahan Tun dan kehendak Tun untuk menjadi Menteri Kanan yang menjaga ekonomi, satu jawatan yang agak penting juga. Jadi saya pelik mengapa suara pandangan daripada Presiden Parti Keadilan ini tidak diambil kira oleh Tun, dan nampaknya di situ kita dah nampak permainan politik Tun Dr. Mahathir dalam Pakatan Harapan. Sebab itu saya tak pelik banyak manifesto dan juga janji-janji kita di dalam Pakatan Harapan ini gagal kita lakukan, bukan kerana kita tidak ada keuangan, tetapi kita tidak ada kekuatan politik dan tidak ada langsung sikap bertanggungjawab kita. Bagaimana kita nak menunaikan janji-janji kita kepada rakyat. Contohnya macam Lainas. Ya, saya amat simpati dengan Wabi Hajah Fauzah Saleh, itu ada gambar belakang. Saya amat simpati dengan beliau, ya. Kerana perjuangan Lainas ini, kalau bila sebut Lainas, bauxite dan sebagainya, semua orang akan terbayangkan ahli Parlimen Kuantan, Wabi Fauzah Saleh. Beliau bercakap itu lantang sama ada di luar negara, di Parlimen, dan juga di dalam ceramah kempen sebelum PRU. Bahkan kita di Pahang berjaya menggerakkan aktivis sukarelawan yang tidak dibayar pun untuk berjalan kaki daripada Kuantan sampai ke Kuala Lumpur. Ya, yang muda, yang tua, lelaki, perempuan. Ya, saya juga turut serta walaupun saya tak berjalan, tapi saya terlibat dalam program ini. Sampai ke Kuala Lumpur menyerahkan memorandum. Ramai yang tak sampai pun di pertengahan jalan, ya, kerana sakit kaki, bengkak dan sebagainya, dinasihatkan oleh doktor tidak meneruskan perjalanan. Dan ramai juga yang sampai pecah-pecah kaki sampai Kuala Lumpur untuk menentang kilang Lainas. Dan ini disokong masa itu oleh Zuraida, disokong juga oleh Azmin, Wa Azizah. Semua kepimpinan Pakatan Harapan menyokong kempen ini. Dan kita bawa perkara ini sampai ke Parlimen Memorandum. Semua dalam Pakatan Harapan memberikan sokongan kepada kempen anti Lainas. Tetapi apabila kita menjadi kerajaan, di mana kita nak letak muka kita apabila Tun Dr. Mahathir meneruskan kilang ini? Yang jadi mangsa siapa? Ya, kami orang Pahang. Kita di Pahang ini nak menjawab dengan biasa orang UMNO dan sebagainya. Mereka akan mainkan isu ni. Kamu dulu lawan Lainas, bila kamu jadi kerajaan kamu luluskan nasib Lainas. Kita nak jawab macam mana? Tetapi nasib baik, Wabi Fauzah Saleh tetap dengan tegas dan juga masih lagi berpendirian bahawa beliau tidak bersetuju dengan Lainas. Sebab itu beliau dapat jadi timbalan menteri saja. Sepatutnya nama beliau diangkat oleh keadilan bukan sebagai timbalan menteri. Beliau orang yang begitu lama dalam keadilan. Ini orang yang tokoh keadilan, ketua wanita keadilan yang pertama. Beliau adalah seorang ahli politik dalam keadilan yang menang 3 penggal berturut-turut. Sepatutnya beliau memang layak, ya, keadilan meletakkan beliau sebagai menteri penuh. Tapi beliau diletakkan sebagai timbalan menteri. Yang jadi menteri penuh siapa dia? Orang yang baru 2-3 hari dalam politik, Syed Saddiq, ya, Mazli Malik, Rina Harun, ni yang baru-baru 2-3 hari, beberapa hari sebelum PRU masuk politik, jadi menteri penuh. Orang yang berjuang berpuluh-puluh tahun, yang zaman era reformasi lagi dah berjuang, hanya jadi timbalan menteri. Sebab apa? Beliau tahu Fauzah Saleh ini tidak boleh berada dalam kabinet beliau sebagai menteri penuh, kerana beliau berpegang kepada prinsip, ya. Jadi Tun Dr. Mahathir dia lebih suka kepada orang yang boleh beliau bedilah, ya, orang yang selalu hormat beliau sebagai pemimpin dan sebagainya, dan tidak boleh menyanggah